Dan dia masukkan di celah-celah jari. Saya sebut ni sebab ada orang dia kata dia datang minggu ni dia minta saya ulang sikit. Selepas kita basuh tangan sampai pergelangan ni, kita berkumur. Dalam bahasa Arab madmadah. Kita berkumur 3 kali. Dan selepas itu Istinsyak, masukkan air ke dalam hidung. Dan kemudian istinsar, keluarkan air. Dan perlu hilang. Okay. Kita buat 3 kali. Tadi ada sahabat tanya, ada di dalam hadis Nabi kumur tu, dia letakkan tangan di atas tapak tangan, dia kumur dan terus juga masuk ke dalam hidung. Ada juga di dalam hadis yang Nabi lakukan in one motion, mulut dan hidung sekali. Dia lakukan 3 kali. Itu juga ada hadis yang sahih. Selepas itu masuk muka bermula daripada tempat tumbuh rambut ni, anak rambut ni, hingga ke bawah dagu, hingga ke itu anak telinga, anak telinga, dan juga tulang pipi, bawah tulang pipi. Itu area muka kita, apa yang ada janggut depan, sela-selakan. Selepas itu 3 kali. 3 ataupun boleh berapa kali lagi? 2 kali. Okay, untuk solat. Kalau biasa, sekali juga boleh. Okay, kalau kita nak, katalah kita balik, kita nak baca Quran ataupun kita nak baca buku agama, sebenarnya buku-buku biasa pun dapat nak belajar. Kau yang tuan belajar di universiti juga, sebagian daripada adab kita merupakan perkara yang digalak. Selepas muka, masuk tangan. Masuk tangan sampai ke situ. 3 kali, mula dengan kanan, selepas itu sapu kepala, kan? Bukan basuh kepala, sapu kepala. Dan semua tahu kan macam mana kita sapu. Kita basahkan tangan, kita sapu daripada mula tubuh ni, anak rambut ni, hingga ke belakang tempat berakhirnya anak rambut ni, dan kita bawa ke depan, dan kemudian dari telunjuk ke dalam telinga dan ibu jari di luar, dan kita gosok in one motion sekali. Okay, kepala dengan telinga, okay, sekali. Dan selepas itu berapa kali? Sekali sahaja. Okay. Bila sapu sekali, dalam wuduk ni sapu sekali. Sekali kita akan tengok ada satu lagi tempat kita sapu. Minggu lepas kita cakap satu tempat lah. Sebenarnya ada 2 tempat kita sapu. Satu tempat kita kepala sekali. Selepas itu kaki. Okay, kaki sehingga ke kulali, ankles. Okay. Dan kita masukkan, pastikan masuk air di celah-celah jari. Okay. Now, saya kata dia tu 2 tempat sapu. Lain satu tempat lagi apa dia sapu? Kita dah habis dah kan? Habis wuduk lah. Selepas habis wuduk kita baca doa. Okay, doa wuduk kita sebut, dan juga dalam Islam Muslim juga ada doa-doa wuduk yang sahih daripada Nabi SAW. Dan yang afdal adalah yang disebutkan di dalam Sahih Muslim yang kita sebut minggu lepas. Ini yang afdal. Kemudian kalau ada masa kita solat sunat 2 rakaat. Okay. Dah habis dah. Saya sebut tadi sapu ada 2 tempat. Bila lagi kita sapu? Bila kita pakai puff, kita pakai stokin. Okay, bila pakai stokin, kita sapu sekali saja. Di dalam wuduk, bila masa kita sapu sekali. Yang basuh 3 atau 2, yang sapu sekali saja. Nah, hukum berkenaan dengan puff ini hadis yang sahih. Pada zaman Nabi tak ada stokin macam kita. Tuan-tuan pakai stokin Nike lah, Adidas lah, semua kan. Orang tak ada zaman Nabi lah. Okay. Dia pakai stokin kulit, kan? Puff. Okay. Dia sapu. Apa syarat dia nak sapu ni? Syarat dia sebelum dia pakai stokin itu dia berwuduk, dan dia tak boleh buka. Untuk orang yang tidak musafir, okay? Kita bermasuk satu tempat macam sekarang ni, kita duduk di sini 24 jam, sehari semalam lah. Okay, sehari semalam. Kalau dia bermusafir 3 hari 3 malam.
Okay, dia dibenarkan tak perlu buka stokin, dia cuma sapu saja. Basahkan tangan, jangan basuh, sapu saja sekali. Okay, itu syarat dia. Dan bagaimana dia membaca satu tali dia kalau macam dia tengok atas ya, bahagian atas sajalah, bawah tak ya, bawah tapak kaki tak ya. Sebab berkenaan dengan Ali itu, Ali sebut berkenaan agama ni kalau pakai logik kena sapu bawah kan, tempat kita berjalan kan. Tapi tak, dia sapu atas saja. Sapu atas. Itu syariat agama dan kita terima. Kita terima. Now, timbul persoalan bagaimana dengan stokin yang kita pakai. Bagaimana boleh stokin yang kita pakai ni termasuk di dalam khuf yang dibicarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama membahaskan dalam dua bentuk. Satu, sapu khuf ni, siapa yang pergi kuliah fiqh, kita bercakap berkenaan dengan maqasidus syar'iyyah. Maksud disyariatkan perkara itu adalah untuk memudahkan kita. Jadi zaman tu orang pakai khuf, zaman sekarang orang pakai stokin. Okay, syariat itu diadakan untuk, maksud syariat itu adalah untuk memudahkan kita. Lalu stokin yang kita pakai ini juga ulama membincangkan termasuk di dalam hukum khuf yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu satu. Yang kedua, sebab di dalam hukum di dalam hadis-hadis berkenaan dengan khuf ini, ada orang tanya Nabi kalau ada koyak sikit dia punya khuf tu. Nabi kata kalau koyak itu sikit dimaafkan. Sebab tu para ulama, contohnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi, dia membincangkan stokin ini juga boleh. Walaupun orang gaji dia kata kalau khuf tu kulit kan, tak ada lubang-lubang untuk jadi stokin kita ni ada lubang-lubang kecil dia kata. Termaktub di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, khuf yang koyak. Jadi diterima. Jadi stokin ini juga boleh. Dan saya bukan nak galak kan, kalau tuan-tuan nak buka tu pulang. Okay? Tetapi keringanan Allah Subhanahu wa taala bagi itu kalau tuan-tuan baca kitab-kitab Al-Imam Syafi'i, terutama bila membicarakan berkenaan dengan solat semasa musafir, Imam Syafi'i mengisyaratkan bahawa sesiapa yang menjamak solat semasa musafir itu lebih afdal. Kenapa? Kerana dia berterima kasih dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi. Keringanan ini merupakan nikmat yang Allah bagi. Kalau orang terima, maknanya dia bersyukur dengan nikmat yang Allah bagi. Orang yang tak terima, tuan-tuan, Imam Syafi'i membahaskan seolah-olah orang yang jual mahal. Orang bagi senang saja nak bagi susah lagi. Itu maksudnya, bahasa mudah kita. Okay. Jadi kita sekarang musim sejuk kan. Kalau tuan-tuan nak amalkan, amalkanlah. Ini juga merupakan sebahagian daripada syariat di dalam Islam. Merupakan sebahagian daripada amalan Rasulullah SAW. Itu satu berkenaan dengan khuf. Dan ada orang sebut berkenaan dengan batal wudu. Walaupun tak termasuk, saya tak buat dalam kitab yang batalkan wudu. InsyaAllah kita tengok. Jadi saya ada tambah sikit lah berkenaan dengan batal wudu. Yang membatalkan wudu pertama, sesuatu yang keluar daripada dua. Sebab apa dia kata sesuatu yang keluar daripada dua jalan? Dia tak kata buang air kecil dan buang air besar. Sebab ada benda lain yang keluar daripada dua jalan kan. Okay? Bukan semata-mata A and B kan? Now, kalau A and B easy lah. Kalau kita break wind, pass wind, macam mana hukum tu? Macam mana kita tahu kita break wind? Di dalam hadis Nabi SAW,